Selamat malam. Kalau kekayaan Tun Mahathir dan keluarganya, Tun Daim dan keluarganya adalah hasil tulin, apa nak takut? Itu ulasan Wan Hasni Wan Sulaiman daripada Harapan Daily. Bermulalah pembukaan cerita kroni-kroni. Siapa kroni, siapa dan siapa dapat projek apa? Ini semua timbul sejak akhir-akhir ini. Dan kemarin ditimbulkan lagi. Semua keputusan yang pernah dibuat oleh Mahathir dan RCI yang telah ditubuhkan untuk menyiasat perkara-perkara penting semasa Mahathir menjadi Perdana Menteri dahulu. Salah satunya ialah Mata Lebam Anwar Ibrahim. Yang kedua, Projek IC Sabah. Perkara itu menjadi begitu hangat dalam perbualan di media sosial. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya ramai netizen berminat semula dengan kalau benar semua RCI yang pernah dibuat diwujudkan dan timbul semula. Terutamanya rakyat Sabah mahu supaya RCI itu disambung semula, yaitu berkaitan dengan projek IC di Sabah. Saudara-saudara sekalian, sejauh mana RCI itu akan timbul semula, itu menarik perhatian, khususnya untuk orang Sabah. Dan bagi mereka yang menyokong Anwar Ibrahim sejak permulaan reformasi dulu, pastinya mahu melihat RCI itu mungkin dicungkil balik tentang mata lebam Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, tahun 1990-an adalah zaman di mana hampir kesemua usahawan dalam negara, tak kiralah Melayu, Cina atau India, membuat bisnes dengan kerajaan. Pada zaman itu, Malaysia sedang dalam proses membentuk apa yang dikatakan sebagai Malaysia Incorporated. Zaman di mana penswastaan besar-besaran dibuat, itu model pertumbuhan ekonomi negara. Itu sebabnya kalau kekayaan Tun Mahathir dan keluarga, kalau kekayaan Tun Mahathir dan keluarga Tun Daim adalah hasil usaha yang tulin, apa yang nak takut, kata penulis ini. Sesiapa yang terlibat di mana hampir seluruh negara terlibat, maka mereka semua adalah kroni kerajaan, tulis di dalam Harapan Daily ini. Sekarang ini isunya satu sahaja. Sekiranya Anda pernah menjadi Perdana Menteri, Menteri terutamanya Perdana Menteri walaupun sekejap sekalipun, kekayaan Anda ataupun anak beranak berbilion ringgit atau dolar, orang ramai ingin tahu bagaimana Anda mendapat kekayaan tersebut. Itu sahaja. Rakyat berhak tahu. Kalau betul kekayaan itu hasil usaha yang genuine, apa yang takutnya? Go ahead. Disclose lah, come out into the open. Tak usahlah nak serang SPRM atau AGC, ataupun juga nak serang Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara peribadi. Sebabnya kalau menyerang, masyarakat akan melihat you have something to hide. Sebagai contoh, Tan Sri Halim Saad did come out in the open. Bahkan beliau membawa perihalnya ke mahkamah. Datuk Seri Najib juga already out in the open dengan 1MDB. Yang lain-lain juga dah lama, dah lalui sebagai kluster mahkamah. Pada pendapat saya, biarkan SPRM buat kerja mereka. Bekerja sama dengan mereka, bukannya menyerang mereka. Selagi mereka mengikut aturan undang-undang untuk setiap titik dan koma, berurusan dengannya mengikut undang-undang. Tak usahlah nak buat code of public opinion dengan sidang media dan sebagainya. The real code is the code of law. Kapitalisme kroni pada tahun 1990-an adalah dasar kerajaan yang jelas. Oleh itu, ia mengikut undang-undang. Namun, jika diri sendiri atau anak beranak kaya berbilion agak sukar untuk diterima bahwa ianya hasil usaha perniagaan yang tidak terlibat dengan menggunakan kedudukan politik untuk memperkayakan diri dan keluarga. Laporan ini, ulasan ini dipetik daripada Harapan Daily, ditulis oleh Wan Hasni Wan Sulaiman.
Kalau kekayaan hasil usaha yang tulen, apa yang nak takut? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini laporan tentang keadaan hubungan terkini Muhyiddin dan Hadi. Hadi sudah lama tak muncul. Sudah lama tak kedengaran suara beliau. Muhyiddin pun jarang sekali kita dengar suaranya. Dan yang paling jarang kita dengar ialah pertemuan kedua-dua pemimpin Perikatan Nasional ini. Seorang pengerusi Perikatan Nasional, yaitu Muhyiddin. Hadi pula ialah timbalan pengerusi untuk Perikatan Nasional. Tapi sejak bila kita dengar lagi pertemuan antara mereka? Sudah lama tidak berlaku, bukan? Rupa-rupanya ini keadaan sebenar terkini Hadi dan Muhyiddin. Hubungan Hadi dan Muhyiddin dikatakan kini dingin sedingin-dinginnya. Hubungan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Hadi Awang dikatakan dingin menurut sumber, sekaligus mencetuskan pelbagai spekulasi mengenai kelangsungan Perikatan Nasional yang digagaskan oleh dua parti itu. Sumber berkata, hubungan dingin itu antara lain berkait dengan kegagalan PAS menampilkan naib Presiden Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat beliau berundur pada pemilihan Parti Bersatu pada tahun ini. Menurut sumber, pusingan Yu Muhyiddin dilihat sebagai tekad ahli Parlimen Pagoh itu untuk kekal menerajui Perikatan Nasional dan seterusnya dilantik Perdana Menteri kali kedua jika gabungan itu memenangi PRU 16. Dikatakan, selepas Muhyiddin umum berundur, PAS mahu Dr. Samsuri Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri. Tetapi terbantut selepas pusingan Yu Muhyiddin diumumkan, kata sumber yang dekat dengan perkara itu kepada FMT. Pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu November lalu, bekas Perdana Menteri itu mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan Presiden Parti, tetapi kurang 24 jam telah mengubah pendirian selepas diyakinkan istrinya Noraini Abdurrahman untuk tidak mengecewakan ahli memerlukannya. Sumber itu berkata, Muhyiddin dan Hadi yang juga timbalan pengerusi PN lama tidak kelihatan bersama di mana-mana majlis. Kali terakhir ia berlaku pada perasmian Muktamar PAS ke-69 20 Oktober lalu. Pada PRK Kemaman Disember lalu, Muhyiddin dan Hadi dijadualkan berkongsi pentas pada ceramah kempen Kemuncak. Namun hanya kelibat Hadi hadir manakala Bersatu pula diwakili naib Presiden Radzi Jidin. Mereka, yaitu Muhyiddin dan Hadi, telah lama tidak bertemu, kata sumber itu. Menurut satu lagi sumber rapat PN, Hadi juga sudah lama tidak hadir ke mesyuarat pimpinan Perikatan Nasional. Sebaliknya diwakili timbalan Presiden, yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man. Walaupun ketidakhadiran Hadi tidak mengganggu perjalanan komponen PN, namun ia memberi mesej mengenai hubungan mereka, kata sumber itu. Menurut beliau, keadaan itu mirip dengan situasi Muafakat Nasional MN yang diasaskan UMNO PAS apabila Hadi tidak lagi menghadiri mesyuarat. Sebaliknya, mewakilkan Tuan Ibrahim susulan hubungan yang semakin renggang antara dua parti itu. MN mati langka apabila dua parti itu berbalah susulan keengganan UMNO menerima penyertaan Bersatu dalam gagasan itu. MN mula runtuh bila Hadi tidak lagi datang mesyuarat.
semua wakil kepada Tuan Ibrahim. Beliau dan Presiden UMNO Zahid Hamidi pun dah lama tak jumpa waktu itu, menjelang penubuhan Perikatan Nasional, kata sumber itu. Menurut beliau, sudah ada tanda-tanda keadaan itu kini berulang dalam konteks hubungan Hadi Muhyiddin dan masa depan Perikatan Nasional sendiri. Jika Perikatan Nasional berkubur seperti MN, sumber itu berkata, hala tuju Hadi sememangnya boleh memberi kesan besar kepada politik dan pentadbiran pada masa depan dengan PAS memiliki kerusi parlimen tertinggi, yaitu 43, diikuti DAP dengan 40 kerusi. Sekarang tak tahu ke mana Hadi nak bawa PAS selepas makin renggang dengan Perikatan Nasional. Bagi sekutu Perdana Menteri Anwar Ibrahim, ini peluang. Sebab itu ada titik lemah dalam Perikatan Nasional, katanya. Menurut sumber itu lagi, kalangan dalam PAS juga melihat Bersatu semakin lemah dengan tindakan 6 ahli parlimen Bersatu telah pun sah menyokong Anwar Ibrahim. Mereka adalah Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal dari Bukit Gantang, Zulkaperi Hanapi dari Tanjung Karang, Zahari Kecik, ahli parlimen Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim, ahli parlimen Gua Musang, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, ahli parlimen Kolakangsar, dan Suhaili Abdurrahman, ahli parlimen Labuan. Untuk rekod, PAS mempunyai 43 kerusi parlimen pada PRU 15 berbanding 30 ahli parlimen Bersatu. Namun demikian, selepas 6 ahli parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim, maka kini ahli parlimen Bersatu yang menyokong Perikatan Nasional kini tinggal 24. Dan kalau benar 10 lagi menyusul menyokong Anwar Ibrahim, makna kata bolehlah disebut secara pukul rata Bersatu hanya tinggal memiliki 14 ahli parlimen menyokong Muhyiddin. Jadi, bukankah itu tandanya Bersatu sudah tidak relevan lagi bersama dengan PAS? Karena PAS tidak lagi mendapat apa-apa manfaat bersama dengan parti Bersatu itu. Dan adakah itu akan menyebabkan Hadi Awang akan lebih lagi merenggangkan hubungan dengan Muhyiddin? PAS juga mengekalkan pentadbiran di Kedah, Kelantan dan Terengganu selain merampas Perlis yang sekian lama menjadi kubu kuat Barisan Nasional. Selain PAS dan Bersatu, Perikatan Nasional turut dianggotai gerakan yang gagal menang sebarang kerusi parlimen pada PRU 15, namun meraih 1 kerusi Dewan Undangan Negeri di Kedah pada PRN Ogos lalu. Ulasan ini dipetik daripada sabudin.com dengan sumber Free Malaysia Today bertajuk Hubungan Hadi Muhyiddin Dingin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.